Tiba sahaja di dalam masjid, perangkatan diraja pun bersembahyang tahiyatul masjid. Seri Paduka Baginda menerima kehormatan istimewa dapat bersembahyang di mihrab Nabi. Seterusnya ke makam Nabi dan sahabatnya. Salawatullah dan salam bagi junjungan kita serta Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Kemudian, perangkatan diraja Malaysia pun menziarahi Masjid Quba. Di kampung Quba inilah Nabi kita disambut secara besar-besaran sewaktu hendak masuk ke bandar Madinah dari Mekah. Sangatlah meriah alu-aluan hingga beberapa orang ketua puak atau kaum berebut-rebut mempersilakan junjungan kita jadi dhaifnya. Di dalam beberapa hari di Quba itu, junjungan kita membina masjid ini sebagai masjid tertua sekali, iaitu 1384 tahun usianya. وكان الله بكل شيء عليما. Tanah perkuburan Al-Baqiyah, tempat dikuburkan keluarga dan sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bunda susu junjungan kita Siti Halimatus Sa'diyah, putera Rasulullah Sayyidina Ibrahim, kesemua isteri junjungan kita kecuali Siti Khadijah dan Siti Maimunah. Di Jabal Uhud pula, di antara yang mati syahid, ayahanda saudara Rasulullah sendiri, Sayyidina Hamzah, pahlawan Islam yang terkenal. Di istana tetamu di Madinah, Seri Paduka Baginda dikunjungi oleh penuntut-penuntut yang menghadap Baginda serta mempersembahkan cenderamata dengan lafaz taat setia kepada Baginda dan negara. Baginda menasihatkan mereka supaya mengekalkan nama baik Malaysia. Sekembali ke Jeddah dari Madinah, perangkatan diraja pun masuk ke Tanah Suci menunaikan rukun-rukun umrah di waktu malam hari. Makkatul Makarramah, Bandar Mekah, Tanah Keramat, tanah tumpah darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi kelahiran agama Islam, agama yang mengakui asalnya Tuhan dengan tiada sekutu baginya, agama yang mempersaudarakan umat manusia seluruh alam, agama yang menegakkan hidup rukun damai di dunia dan menjaminkan syurga dan firdaus di akhirat. Di sini juga diturunkan Tuhan wahyi kepada Muhammad, dan di antara 114 surah di dalam Quran, 92 diturunkan di Mekah dalam tempoh 13 tahun Muhammad menjadi Nabi sebelum berhijrah ke Madinah. Kebanyakan surah-surah di Mekah itu menumpukan perkara tauhid dan amalan antara manusia dengan Tuhan. Satu peristiwa di Mekah yang khusyuk tapi membanggakan umat Malaysia, istiadat membasuh Kaabah. Raja kita diberi setinggi-tinggi kehormatan melangsungkan istiadat ini berserta dengan Al-Malik Faisal. Baginda berdua memulakan dengan tawaf sunat mengelilingi Kaabah. Mengikut riwayatnya, Kaabah telah dibina 6 kali. Mula-mula oleh malaikat sebelum manusia dijadikan Tuhan. Kemudian Nabi Allah Adam, selepas itu Nabi Ibrahim dan puteranya Ismail, dan seterusnya oleh kaum Quraisy. Setelah rosak di dalam peperangan Yazid, dibina semula oleh Khalifah Abdullah, tetapi silap kaedah asalnya dan diperbetulkan oleh Panglima Hajjaj. Hajarat Aswad atau batu hitam dikehendaki supaya bakal haji kucupnya jika dapat, atau sekadar dengan isyarat sahaja. Asal-usul batu itu hanya Tuhan sahaja mengetahuinya. Ianya sebagai batu penjuru Kaabah, tempat memulakan tawaf. Selesai tawaf, semayang sunat di makam Nabi Ibrahim, iaitu sebuah batu pejal dibawa oleh Ismail untuk bersama-sama ayahnya Nabi Ibrahim berdiri memerhatikan pembinaan Kaabah. Tamat semayang sunat tawaf, barulah dimulakan istiadat membasuh Kaabah. Baitullah ini dibasuh setahun sekali sewaktu bulan haji mengikut firman Tuhan. Ingatlah ketika kami jadikan Kaabah tempat manusia berziarah dengan aman sentosa. Sebab itu, ambillah olehmu makam Nabi Ibrahim menjadi tempat sembahyang.
dan kami perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail supaya membersihkan Kaabah untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang beribadat di masjid dan orang yang rukuk dan sujud. للطائفين والعاكفين والركع السجود. Sewaktu di Mekah, para pelajar dan penuntut mengambil kesempatan menghadap Sri Paduka Baginda berdua. Bagi setengah-setengah mereka, inilah kali pertama bertemu wajah Baginda kerana kian lama meninggalkan tanah air menuntut agama suci. Sri Paduka Baginda mengingatkan mereka supaya memahami benar-benar ajaran Allah supaya dapat dipertunjukkan kelak kepada umat Malaysia cara-cara hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Salah satu kemudahan bagi bakal haji Malaysia ialah rumah sakit yang berhampiran dengan Masjidil Haram. Rawatan sungguh memuaskan, tetapi kaki tangan dan bangunannya terlalu sibuk bagi bakal-bakal haji yang makin bertambah tiap-tiap tahun. Sri Paduka Baginda melafazkan kata-kata penawar kepada yang uzur ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hari Jumaat di Masjidil Haram. Selama 13 hari di negeri Arab Saudi, satu pengalaman yang tak mungkin dilupakan oleh rombongan di Raja Malaysia. Semayang Jumaat dengan hampir 300,000 manusia dari berbagai-bagai bangsa di dalam masjid berhadapan tepat dengan Kaabah, kiblat kita. Pada 8 hari bulan Zulhijjah, masing-masing pun bersiap mengerjakan haji. Bagi haji tamattu', masuklah ia dalam keadaan ihram atau larangan semula sambil berniat menunaikan haji. Dan beramai-ramailah meninggalkan Mekah menuju mula-mula ke Mina, kira-kira 4 batu jauhnya daripada bandar suci itu. Masing-masing dengan daya upaya sendiri. Ada yang berjalan kaki, ada yang berunta, ada yang dibumbung kereta. Pada keesokan harinya, puncak amalan haji, wukuf atau berhenti di Padang Arafah. Padang mengenal Tuhan, tempat tumpuan lebih 1 juta umat manusia dari seluruh alam. Di sinilah tiada tuan, tiada hamba, tiada kaya, tiada miskin. Milik masing-masing hanya kain ihram dan amal ibadat di dada. Pernah Rasulullah berkhutbah di Jabal Rahmah supaya bersaudara sekalian umat Islam tanpa berkelas atau berkasta. Sesungguhnya Tuhan memandang tinggi mereka yang mengikut perintahnya. Haji atau tidaknya seseorang itu bergantung kepada sempat atau tidaknya ia tiba di Padang Arafah waktu Zuhur 9 Zulhijjah. Dari zuhur hingga gelincir matahari, beramallah masing-masing di dalam khemahnya dengan membanyakkan memuji Allah, tasbih dan tahlil, salawat dan doa, dan sentiasa bertalbiah yang mengandungi makna, aku mentaati engkau ya Tuhanku, tiada sekutu bagi engkau. Aku mentaati engkau, segala pujian dan nikmat bagi engkau, dan demikian kerajaan. Tiada sekutu bagi engkau ya Tuhanku. Kemudian bermalam pula di Muzdalifah, tempat mengambil batu untuk melontar di Mina waktu subuh esok.